يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعوك ربي من perang Badar. Dia dengar Nabi cerita macam tu. Nabi sebut barang siapa selawat dekat atas Nabi dengan hati ikhlas walaupun sekali, Allah Ta'ala membalas rahmat ke atasnya 10 kali ke atas orang yang selawat tu lah. Dan diangkat kepada kita pula 10 tingkat, diampunkan pula 10 dosa. Jadi maknanya sekali kita sebut dapat banyak tu jumlah yang Allah Ta'ala Nabi sebut macam tu akan dapat ganjaran. Jika dua kali kita selawat bermakna 20 dosa kita diampunkan oleh Allah, dan mendapat rahmat daripada Allah pula 20. Itu secara disebut secara kasar oleh Nabi SAW. Namun pada hakikat yang sebenarnya ganjaran itu besar mana yang Allah bagi itu kita akan bertemu di akhirat besok. Ini disebut sebagai orang kata apa, nak menjadikan satu keyakinan, pegangan kita dalam hidup ni. Kita berpegang, mudah-mudahan satu keyakinan dan pegangan yang berselawat ke atas Nabi ini satu perkara yang sangat-sangat dituntut. Jika tidak, Allah tidak turunkan Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran Allah berpesan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi mana satu perintah daripada Tuhan, ya Rabbul Alamin, supaya wahai orang-orang yang beriman berselawatlah ke atasnya, ke atas Nabi ini, yang kita diberikan satu daripada kesejahteraan, itu rahmat je lah Allah Ta'ala bagi kepada kita, insyaAllah. Jadi dosa kita banyak, tuan-tuan, dosa kita banyak. Jadi orang yang sedar dosa dia banyak, maka dia berusaha mencari jalan apakah amal-amal yang utama yang boleh Allah Ta'ala ampunkan dosa, maka itulah menjadikan kekuatan dan pegangan kita untuk beramal hari-hari. Jadi dengan berselawat, Allah kata, Nabi kata bahawasanya barang siapa selawat ke atas Nabi satu kali dengan ikhlas pada satu hari, maka Allah akan memberikan kita 10 rahmat dan 10 dosa kita diampunkan oleh Allah. Itu terpulang kepada kita, tuan-tuan. Jadi kalau orang yang beriman, yang soleh, dia akan berusaha untuk mencari satu keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi. Baik, kemudian Abu Lais berkata pula, saya telah mendengar ayahku menceritakan Sufyan As-Sawri ketika tawaf, tiba-tiba melihat seorang tiap mengangkat kaki dan meletakkan kaki membaca selawat Nabi SAW. Maka ia bertanya kepada, wahai saudara, engkau telah meninggalkan tasbih dan tahlil, hanya membaca selawat sahaja. Apakah engkau mempunyai keterangan mengenai selawat ini?
Jawab orang itu, siapakah engkau? Semoga Allah menyelamatkan engkau. Jawab, aku Sufyan As-Tsauri. Berkata orang itu, andaikan kamu tidak termasuk istimewa di masamu ini, saya tidak akan seberitahu keadaanku dan rahsiaku ini. Kemudian ia melanjutkan keterangan. Ketika saya pergi berhaji bersama ayahku, tiba-tiba ayahku sakit di tengah jalan. Dan pada satu malam ketika saya menjaga di atas kepala ayahku, tiba-tiba ia mati dan mukanya berubah menjadi sangat hitam. Lalu saya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan segera saya tutupkan mukanya dengan sarung ataupun dengan kain. Dan dalam kesedihan itu tiba-tiba saya tertidur dan mimpi seorang yang sangat elok rupanya dan bersih pakaiannya serta harum baunya mendekati jenazah ayahku, lalu membuka tutup muka kain tadi dan mengusap muka ayahku. Mendadak muka ayahku berubah menjadi putih. Kemudian ia kembali, maka segera saya pegang bajunya dan bertanya, siapakah yang engkau yang mana Allah mengurniakan kepada ayahku dengan kedatanganmu di tempat yang jauh ini? Jawabnya, apakah engkau tidak kenal kepadaku? Akulah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang membaca Al-Quran. Adapun ayahmu ini, maka ia seorang yang melampaui batas, banyak dosa dan hanya menurutkan hawa nafsu. Tetapi ia suka dan banyak membaca selawat untukku. Maka ketika ditimpa yang demikian, ia meminta bantuan kepadaku, maka aku suka membantu. Dan aku suka membantu orang yang banyak membaca selawat kepadaku. Kemudian bangunlah aku daripada tidur itu, dan wajah ayahku telah berubah menjadi putih. Ini tuan-tuan, diceritakan oleh Abu Lais As-Samarqandi. Mendengar cerita daripada Sufyan As-Tsauri. Sufyan As-Tsauri ini salah seorang yang merawikan hadis Nabi dan sahabat yang memang soleh. Tiba-tiba dia ni dalam melihat tiap-tiap mengangkat kaki, meletak kaki, membaca selawat, dia tengok ada seorang yang duk buat kerja haji ni, yang mana melihat mengangkat kaki, meletak kaki, membaca selawat. Maka dia bertanya kepada orang yang, kamu duk angkat kaki, letak kaki, duk baca selawat, dia tanya kawan ni, kenapa kamu buat macam tu? Tidak kamu membaca tasbih dan tahlil, hanya berselawat ni? Jadi dia kata, siapa kamu? Dia kata, aku ni Sufyan As-Tsauri. Dia kata, andaikan kamu tidak termasuk istimewa di masamu ini, saya tidak akan beritahu keadaanku dan rahsiaku ini. Jadi orang nak cerita dekat Sufyan ni, dia tanya, siapa engkau? Kata dia, aku Sufyan As-Tsauri. Dia kata, kamu ni masuk kena masa ni, dia kata. Kalau bukanlah kena waktu, tak kena pada waktu ni, bukan waktu ni, dia kata, ni aku tak cerita dekat kamu. Itu dia cerita dekat Sufyan As-Tsauri. Dia kata, sebenarnya aku berselawat ni ada cerita rahsia, yang mana dia kata ketika aku pergi haji bersama dengan ayah, orang yang berselawat ni lah, pergi buat haji dengan ayah dia, tiba-tiba ayah dia mati, sakit di tengah perjalanan, mati. Jadi pada satu malam, dia kata ketika mana dia duk jaga ayah dia ni, dia tengok-tengok ayah dia mati, muka dia berubah, muka ayah dia berubah jadi hitam. Jadi bila dia tengok macam tu, dia pun tutup muka ayah dia, dia sebutlah dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia tertidur. Dalam mimpi itu, dia mimpi ada seorang laki-laki yang datang dengan wajah yang cantik, yang bersih, dengan jubah yang putihnya. Mari orang ni dalam mimpi, dia nampak dibuka muka yang ditutup tadi, muka ayah dia, dia sapu muka ayah dia, diusap. Lalu muka ayahnya berubah menjadi putih.
menjadi elok. Jadi orang tu pun berlalu nak balik, dia pegang jubah. Dia pegang jubah. Cerita kawan ni lah kepada Sufyan As-Sauri. Dia kata, aku pegang jubah dia dalam mimpi tu, aku pegang jubah dia. Dia tanya, siapa engkau? Jadi bila ditanya siapa engkau, maka apakah kamu tidak kenal aku? Akulah Abdullah bin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makna Nabi mari dalam mimpi, Nabi sapu usap muka ayah dia daripada hitam berubah jadi putih balik. Dia kata, ayah engkau ni, dia kata masa hidup, dia kata dalam keadaan yang ia ni banyak buat kerja dosa-dosa menurut hawa nafsu dia. Tetapi lepas satu daripada kegemaran dan satu daripada amalan dia ni suka selawat kepada aku. Rajin selawat dekat Nabi. Maka di atas kerajinannya selalu berselawat kat atas Nabi itulah, maka Nabi datang, Nabi tolong. Sebab tu saya kata Nabi ni tuan, para ulama menyatakan Nabi tak mati pada hakikatnya, masih hidup. Sebab tu bila kita buat majlis berselawat kat atas Nabi tu semua, Nabi ada. Nabi ada. Jadi bila dah dia beritahu, dia kata, akulah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah kamu ni, dia kata masa hidup dia buat ikut nafsu banyak sangat, buat benda-benda yang dosa. Tapi satu keistimewaan ayah kamu ni rajin berselawat ke atas Nabi. Jadi aku datang, aku suka kepada orang selawat ke atas aku ni, aku bantu. Itu Nabi mari dalam, itu Nabi sapu muka ayah dia. Dia tersedar daripada mimpi pun tengok ayah dia berubah. Mana benda itu kenyataan lah, bukan cerita main-main, kan? Benda yang kenyataan. Berubah muka ayah dia elok, hak hitam jadi. Inilah kita mengurangi satu daripada kelebihan yang cukup hebat. Nabi sayang, Nabi suka sungguh orang yang berselawat ke atas dia. Jadi sebab itu kita banyakkanlah selawat. Mudah-mudahan kita mati nanti dipermudahkan oleh Allah dan mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Ini syafaat Nabi panggil, pertolongan dengan izin Allah. Sebab itu kita mati ni, bagaimana kita bergantung kepada apa yang telah kita buat. Jika kita buat ketika kita mati itu dalam amal yang soleh, maka begitulah ia dibangkitkan di akhirat besok. Dan jika kita mati pula dengan kita buat amal-amal yang jahat, maka dengan amal jahatlah kita dibangkit di hadapan Allah besok. Jadi sebab itu, dengan diri kita banyak mendosa, banyak kesalahan, banyak salah dan silapnya, maka hendaklah kita memperbanyakkan selawat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan sebagaimana yang berlaku di cerita oleh sahabatnya. Kemudian Amr bin Dinar daripada Abu Ja'far berkata pula, Nabi SAW bersabda, man nasiya as-salah alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Barang siapa yang lupa membaca selawat kepadaku, kepada Nabi, maka berarti ia telah keliru, tersesat daripada jalan ke syurga. Masya Allah. Tuan, orang yang tak baca selawat atas Nabi ini, Nabi kata faqad akhta'a tariqal jannah. Orang tu sesat jalan ke syurga Allah. Jadi bila disebut kata sesat ni, sudah pastinya kita ni jauh daripada jalan untuk menuju ke syurga Allah. Jadi siapa nak jalan ke syurga Allah, banyakkan selawat ke atas Nabi. Tu dia. Jika kita tak selawat ke atas Nabi, kita terlupa tak selawat ke atas Nabi, faqad akhta'a tariqal jannah, kita sesat. Itu di antara kelebihan kita selawat
Kelebihan selawat, Allah memberikan kita berada di atas hidayah Allah, hidayatul-din, hidayah agama. Terpeliharanya kita daripada jalan-jalan yang sesat. Terpeliharanya kita daripada jalan-jalan yang didorong oleh syaitan ke arah jalan yang maksiat dan jahat. Inilah keuntungannya. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dengan banyak selawat, kita tidak berada pada golongan yang Nabi kata akhta'a tariqal jannah, orang yang sesat dalam jalan ke syurga Allah. Abu Buraidah pula daripada ayahnya berkata pula, Nabi bersabda juga, arba'un min jafin hafai, an yabul ar-rajul wa huwa qa'imun wa an yamsah jabhatahu qabla an yafragha min as-salah wa in yasma' an-nida'a fala yashhad mislama yashhad al-mu'adhdhin wa an adhkura 'andahu fala yusalli alayya. Kata daripada Buraidah pula, diambil daripada ayahnya, 4 perkara daripada kekecewaan. Yang pertama, jika seseorang kencing sambil berdiri. Yang kedua, seorang tergesa-gesa mengusap dahi sebelum selesai sembahyang. Yang ketiga, seorang yang mendengar azan lalu tidak mengikuti suara muazzin, makna tak jawab azan. Yang keempat, seorang yang mendengar namaku disebut lalu dia tidak membaca selawat untukku. Jadi kata daripada Abu Buraidah, dia kata ayah dia memberitahu Nabi bersabda 4 perkara yang daripada kekecewaan. Maknanya 4 perkara ni berlaku, kita dikategorikan orang yang kecewa. Orang yang kecewa. Yang pertama, jika kita kencing berdiri, tuan minta maaf lah kan, kalau kita sebut kencing berdiri ni siapa? Bapak Kalbun, tahu? Tersebut kasar, minta maaf. Bapak Kalbun ni dia lari-lari, dia angkat kaki sebelah, dia pencuk lah kan? Dia berasa nak kencing, dia kencing lah. Jadi kita ni, Islam ni mengajar kita beradab. Jadi sebab tu kita nak buang air kecil. Tuan-tuan boleh buka syarah dalam kitab fiqh, nama kitab tu Al-Mu'ainul Mubin. Satu kitab yang nipis je. Peringkat kelas ibtidaiyah kita duk ngaji di peringkat sanawi dulu. Kitab nama Al-Mu'ainul Mubin. Situ diterangkan dengan detail adab-adab kita dalam qada hajat. Sebab tu kalau kita kencing ni, biarlah kita duduk beradab elok, jangan kita kencing berdiri. Jadi tandas kita tu, tempat yang kita nak buang najis tu, kita duduk kencing elok. Sebab bila kita kencing berdiri ni, satu daripada adab yang tak kena dengan Islam. Akhlak nampak dah lah kita memang kata nak masuk tempat yang kotor, akhlak kita pun kotor juga. Kita akan dapat penyakit kecewa. Kekecewaan akan berlaku, kata riwayat ini. Jadi kencing, biar kita duduk, jangan kita berdiri. Dan kencing pula kita tak boleh juga pada lubang-lubang ataupun tempat-tempat ataupun pada lopak-lopak air. Itu diterang dalam kitab Al-Mu'ainul Mubin. Kan, kalau kita berjalan-jalan dah jumpa lopak air ke apa, kencing lalu tak boleh. Dalam lubang-lubang tak boleh. Dan lubang tu mungkin ada makhluk lain duduk dalam lubang. Kawan dia berehat dengan family, dengan keluarga, tiba-tiba banjir kilat datang. Nanya kawan tu, makhluk dalam lubang tu. Jika dia bertindak balas, nanya kita juga, hak boleh bertindak balas lah. Bila kita ni nakal ni, penyakit nakal kan, dia kencing. Ataupun dalam lopak air, mungkin kita kata Allah, air tu bukan ada makhluk yang nak minum air yang sedikit tu, mungkin semut ke apa ke, dia nak minum air, tiba-tiba bila minum bertukar wajah,
rasa dan sifat baunya berubah, bukannya air kencing. Jadi gitu kita. Jadi sebab tu jangan kita kencing diri, duduk. Yang kedua, seorang yang tergesa-gesa mengusap dahi sebelum selesai sembahyang. Jadi kita dah salam kanan apa semua, barulah kita sapu muka. Ni tak selesai lagi dia tergesa-gesa, kita dah sapu muka. Bila tergesa-gesa memutus sembahyang kita pun tak sah. Dia habis salam kanan tu habis tak? Salam kiri tu sunat lah. Jadi hak yang berukun dia selesai salam kanan kita sapu muka tak apa. Tak selesai dia bila sapu muka dah, maka dengan tergesa-gesa tu sembahyang kita tidak diterima, tidak sah. Kita akan kecewa di sisi Allah di hari akhirat besok. Sebab sembahyang kita tak sempurna, sembahyang kita tak habis, dah pergi usap muka dah. Yang kedua, seorang yang mendengar azan lalu tidak mengikuti suara muazzin, makna tidak menjawab dengar orang azan. Tukang bang azan, bila dia azankan laung Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun jawablah Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan susah. Bukannya susah sangat pun, tapi jenis tak mohon. Diam je. Dengar orang azan pun kita tak ada respon apa pun. Kalau dengar negaraku, Allah, hormat terpacak dah macam batang kayu. Azan ni kita tak ambil kisah. Manusia ni akan kecewa hidup dia dunia dan akhirat. Dan satu lagi, orang yang mendengar nama Nabi disebut, dia tidak menjawab sallallahu alaihi wasallam, kecewalah manusia di dunia akhirat. Jadi mudah-mudahan 4 perkara ini menjadikan peringatan pada kita. Kita tidak melakukannya perkara tersebut, hindarkan daripada berlaku. Mudah-mudahan kita terlepas daripada sifat kekecewaan. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada besok pagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu al-'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.